Hai, ni video ESM nombor 121. Mengapa ada usahawan yang dah tahu banyak benda dan macam-macam benda dia sudah apply tapi dia masih lagi tak menjadi. Okey, mengapa ada orang yang bisnes dia boleh berkembang dan dia boleh buat banyak duit, Ibu Spiritual Marketing dia kongsikan idea kaedah. Dia analisis dua situasi yang beginilah. Ada usahawan yang tak menjadi, ada usahawan yang menjadi. Kita sambung pada topik yang lepas dekat sini. Satu benda yang kami belajar, jangan sekali merungut komplain terhadap apa sahaja cabaran atau ujian atau masalah yang datang. Kita kena fokus, kayuh sampai dapat matlamat target. Kebebasan keuangan, financial freedom. Jika anda masih muda, perlu faham segala secara mendalam perihal kiraan umur masa ini. Jika tidak, setelah berumur 30 tahun hingga 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, hidup masih lagi merapu, masih lagi terkial-kial untuk kumpul harta kekayaan. Bila umur telah tua nanti, masa telah berkurang, tenaga telah berkurang, kepala menjadi selambat. Slow untuk tangkap ilmu, faham ilmu, pergerakan bertambah perlahan. Bagi mereka yang telah lanjut usia, pesanan kami jangan putus asa. Fikirkan dalam hidup ini segala yang berlaku adalah terbaik Tuhan beri dalam hidup. Perlu banyak bersyukur. Kita pernah lihat pemilik kedai rangkaian Burger McD, Ray Kroc nama dia, yang berjaya pada berumur 52 tahun. Apa pula alasan yang boleh kita beri untuk menjadi kaya dalam hidup? Bagi anda yang masih berumur muda, sekitar 25 tahun, jangan reka, jangan sombong kerana masa daripada umur 25 tahun ke umur 30 tahun, seterusnya 40, 50, 60 tahun adalah sangat cepat berlaku dan terlalu singkat. Apabila kita kenal kembali, pejam mata sekejap kita dah habis sekolah rendah, pejam mata lagi kita dah habis sekolah menengah, pejam mata lagi kita dah habis universiti, pejam mata lagi dah fikir kerja, duit dan kahwin. Perkara di atas semuanya telah berlalu dengan sangat pantas. Dan pejam celik perkara di bawah juga akan berlaku. Pejam mata lagi dah ada 2 orang anak, pejam mata lagi dah sampai 40 hingga 60 tahun. Okey. Sekarang ni kena mula fikirlah, orang ni sebenarnya dia bukan terus jadi kaya. Kekayaan lifestyle tu dia telah bina, dia telah buat perancangan tu sebenarnya bertahun-tahun, yang lepas lagi, and then you just nampak dia punya apa lifestyle dia sekarang. Maybe kita nampak dia kaya, bisnes dia macam ni, tapi kita tak tahu dan berapa lama dia bina kehidupan yang seperti itu. Okey, untuk bina kehidupan yang seperti itu, dia mesti bermula dengan aset tapak atau kapasiti. Dia mesti ada untuk keluar. Kalau just some people dia just bermain dengan luck juga, dia belajar sana, dia belajar sini, mungkin menjadi, dia tak macam tu. So apa yang ESM cadangkan ialah dia kena fikir secara realistik. Kena kumpul aset, kena bina daripada bawah, dan bila ada masalah, dia jangan terlalu banyak komplain lah, jangan terlalu banyak komplain sebab apa berlaku pun sepatutnya kita kena kayuh dalam mencapai matlamat aset tu lah, target aset, sehingga aset itu dapat generate duit untuk diri kita, jangan banyak sangat komplain. Dia memang susah, 3, 5 hingga 7 tahun dia akan jadi memang susah, tapi kalau tak fokus, tak serius bina aset tu, dia mungkin akan jadi 10 hingga 15 tahun baru aset tu boleh mula menjadi, ataupun bisnes tu boleh mula menjadi, And kita juga kena faham lah tentang kiraan umur masa, ini 30-40 tahun bahkan ramai orang,
Dia tak buat planning, dia tak pernah buat planning yang sistematik. Dia dah umur dah terlalu jauh pun dia masih lagi um, dia kena cari lah, dia kena cari benda tu sebab tak ada aset lah cerita ni. Dia tak ada database. Bila buat bisnes tak ada database, dia akan kena cari pelanggan. Tak kira lah kontraktor ke, ataupun kedai makan ke, ataupun jual tudung ke, jual kosmetik ke, jual barang kemas ke. Yang jadi hidup susah tu sebab dia tak ada database, okay? So bila tak ada database, kita kena, diorang ni dia kena cari, kena cari, pergi sana, pergi sini, cari sana, cari sini. Tapi usahawan yang berjaya dia lain, okay? Dia kumpul database, dia akan kumpul, dia akan kumpul, dia akan kumpul, and then dia akan bina perhubungan, okay, dengan cara explain, and dengan cara educate, dan dengan cara yang sangat soft, okay, soft influence, supaya orang tu bila masa berlalu kita tak perlu nak mencari, okay, sebab kita dah kumpul database tu. Itu yang kita nak buat. If not, bila buat bisnes dia akan carilah, dia akan terus menerus dia habis masa untuk mencari. Itu beza kenapa ada orang yang berjaya, kenapa ada orang yang um, dia masih lagi tak menjadilah walaupun santai. Ada juga usahawan yang macam ni sebenarnya. Okay, 40, 50 tahun ada juga lagi, dia masih lagi tak menjadi, okay. Kalau leka, okay, apa berlaku bila dah tua nanti, dia tenaga pun dah kurang, okay. Masa dah kurang, dan tenaga pun kurang, and then dia jadi lambat lah, slow. Minda tu dia jadi lambat, dia tak macam muda, okay. And then pergerakan ni pun dia bertambah perlahan. Ni situasi orang dah, kalau leka lah, bila sampai umur 40 ke atas pun dia dah, ada kawan dia macam tu lah, dia boleh rasa, dia rasa lain sangat, ya. Apatah lagi bila umur dah sampai 50, 60 tahun ni. Ni situasi-situasi yang berlaku, okay. Dia dah tak se-pick up, okay, tak secanggih waktu umur 20, 30 tahun. So at that time dia situasi yang berbeza, okay. Bagi mereka telah lanjut usia, dia walau macam mana pun, dia orang yang maybe you dah umur 50 ke atas, dia tak ada alasan lah juga, okay. Satu pengasas MACD dia berjaya pada umur 52 tahun, okay. So dia bukan juga alasan walaupun dah slow ke apa ke, dia masih lagi boleh berjaya, okay. Orang ni dia, ya, kisah orang ni pun dia menarik juga sebenarnya, okay. Dia ada resepi, dan dia pergi jumpa orang, dan dia jumpa orang, banyak kali dah jumpa orang, dan dia tak putus asa, okay. So kalau you dengar, maybe umur you dah jauh sangat, maybe 40, 50 tahun, and you perlu start tukar sistem, tukar kaedah, supaya you tak lagi dalam situasi next 5 tahun you situasi masih lagi kena cari pelanggan. Kita tak nak macam tu, okay. Kita nak kita mula ada kekemasan ataupun sistematik, dia business tu dia ada sistem. Itu yang kita nak, okay. Dan bagi umur yang muda ni pula, dia jangan leka sangat lah, okay. Sebab masa ni dia sangat cepat, dia sangat pantas lah. Kalau kita leka memang dia lalu macam tu je. Ada orang 5 tahun lepas kawan, umur dia 25 tahun, okay. Nah, dia boleh 21, 22, tak average lebih kurang sampai 25 tahun. Dia kata masa tu I umur 30 tahun, dia umur muda, dia kata ada banyak masa lah, itulah. Tapi dia tak sedar masa ni dia something yang dia berjalan, dia sangat cepat, okay. Dia macam sekelip mata je. Kalau masa tu tak diisi dengan database, memang asset, okay. Database memang dia akan jadi sangat payah, okay. Sebab kalau kita
lihat balik sejarah ya. Masa belakang kita dah habis sekolah rendah ni, dah habis lah, dah berpuluh tahun lepas ke. Dan sekolah menengah pun dah berpuluh tahun dah lepas. Ada orang dia sambung belajar, ada orang dia tak sambung belajar. And then walaupun masa habis belajar tu rasa macam masih muda, tapi pejam celik. And ni pun dah dekat 10-15 tahun dah lepas lah. Okay, dia masa ni dia sangat cepat. And then sekarang ni tengah fikir benda ni, ada orang yang memang dah kahwin, ada orang dah belum kahwin. Banyak orang dekat sini lah. Okay, perkara di atas semuanya telah berlalu dengan pantas kerana sampai sini. Dan benda ni dia sangat cepat. Dan pejam celik, perkara di bawah juga dia akan berlaku. Okay, dah ada anak, dah umur dah sampai 40-60 tahun. Kita tak boleh leka lagi dengan masa. Sebab tu bila kita semak balik dekat part yang ni, okay, dia kalau kita bina betul-betul, kita belajar sungguh-sungguh kita tentang database, and then macam mana nak buat dia kenal, suka and percaya ni, actually dia tak ambil masa yang terlalu lama. Okay, 5 hingga 7 tahun ni dia berbaloi lah, kita boleh cakap berbaloi untuk invest, supaya next after that dah ada capacity, bisnes tu dia akan berjalan lebih smooth, lebih lancar. Okay, next video kita akan sambung lagi. Thank you.